Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillah rabbil alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada petang ni kita akan habiskan topik yang ketiga yang bertajuk topik ketiga kita bertajuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, insyaAllah. Okey, tak banyak slide lah. Ini mungkin kita akan habis awal. Jadi kita akan sambung di bahagian komponen etika dan peradaban, bahagian C, ekonomi dan pasaran. Okay, jadi seperti mana yang kita sentuh pada pertemuan yang terakhir, untuk komponen etika dan peradaban ini ada 4 pecahan. Kita telah pun selesai bercerita tentang persekitaran geofizikal, kemudian yang kedua masyarakat dan demografi, dan hari ini kita akan sambung bahagian ekonomi dan pasaran. Kalau kita tengok subtopik untuk bab yang ketiga ini, bahagian yang kedua ni, bermakna komponen etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai, khususnya di dalam negara kita, selain daripada disebabkan oleh adanya persekitaran geofizikal dan juga masyarakat dan demografi, kewujudan etika dan peradaban juga disebabkan oleh aspek ekonomi dan pasaran. Aspek ekonomi dan pasaran, selain daripada yang terakhir, falsafah dan pemikiran. Jadi keempat-empat ini menjadi komponen yang mewujudkan, yang membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai, seperti mana di dalam negara kita. Okey. Baik, kalau kita tengok dari segi ekonomi dan pasaran, pada zaman, pada peringkat era pra-kolonial, masyarakat di Nusantara, di Tanah Melayu khususnya, masyarakat Melayu mengamalkan aktiviti ekonomi sara diri, iaitu satu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga sahaja. Itu pada peringkat awal, pada zaman era pra-kolonial. Dan pada masa ini juga, kalau kita tengok pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Jadi kalau kita tengok, dia seolah macam ada dua situasi. Pada tahap yang pertama, aktiviti ekonomi masyarakatnya atau masyarakat pada masa tersebut bersifat ekonomi sara diri. Okay, ekonomi sara diri. Dan tahap yang kedua, kalau kita tengok pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Jadi apabila Melaka menjadi pusat pertemuan, pusat peradaban di Tanah Melayu pada masa tersebut, kita tahu selain daripada kawasan-kawasan yang berada di sekitar yang berinteraksi dengan Melaka, terdapat juga peradaban luar yang datang melalui Selat Melaka dan singgah di Pelabuhan Melaka pada masa tersebut, melibatkan kuasa besar seperti China, India, Arab dan juga Eropah. Jadi apabila mereka datang, mereka menjalankan aktiviti perdagangan yang mana telah merubah daripada ekonomi sara diri pada peringkat awal kepada aktiviti perdagangan kepada masyarakat setempat. Itu pada zaman era pra-kolonial. Di mana kalau kita tengok,
Apabila berlaku perubahan ini, dia turut menjadi faktor sebab kepada etika dan peradaban turut berubahlah. Dia turut berubah kerana peradaban, kalau kita tengok pada peringkat awal, dia hanya aktiviti ekonomi secara diri. Kemudian dia berkembang kepada aktiviti perdagangan yang lebih luas, yang lebih besar. Okey, itu pada era prakolonial. Manakala pada zaman era kolonial, di mana zaman kedatangan penjajah, khususnya Inggeris ataupun British, kita boleh lihat British terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di tanah Melayu pada masa tersebut dengan membuka lombong-lombong biji timah dan juga ladang-ladang getah. Okey, jadi kalau kita tengok apabila Inggeris masuk menjajah, jadi mereka telah membuka beberapa kawasan aktiviti ekonomi seperti kawasan pelombongan dan juga kawasan peladangan, di mana kedua-dua komuniti ini memang sangat-sangat diperlukan oleh revolusi industri yang sedang berkembang pesat di Eropah. Jadi untuk menampung aktiviti ekonomi berbentuk pembukaan lombong biji timah dan juga aktiviti peladangan, Inggeris telah membawa masuk dalam skala yang besar orang Cina dan juga orang India. Okay, secara paksa kalau kita tengok pada peringkat awal untuk bekerja di dalam dua sektor tersebut. Okay? Jadi itu pada era kolonial. Jadi apabila dibawa masuk secara besar-besaran untuk bekerja dalam sektor itu, sektor pelombongan dan juga peladangan, bermakna etika dan peradaban juga turut berubah lah. Okay, etika dan peradaban juga turut berubah. Okay, sebab ekonomi, aktiviti ekonomi itu dia berkembang, dia menjadi pesat. Dia berkembang menjadi pesat, sistem kerja dia juga berubah lah. Kalau skala kecil, dia punya etika kerja dia mungkin berlainan berbanding dengan kalau aktiviti ekonomi berskala besar, dia punya etika dia juga akan berbeza. Begitu juga dari segi peradaban. Jadi apabila adanya aktiviti ekonomi yang berskala besar itu, jadi peradaban itu dia semakin berkembang. Okay, berkembang di segi berkembangnya ekonomi, berkembang di segi kemasukan masyarakat yang menjadikan Malaysia ataupun tanah Melayu masyarakat majmuk dan sebagainya. Okey, itu pada era kolonial. Pada era kolonial. Kemudian pada era pasca kolonial, iaitu pasca di mana kita merdeka sampailah sekarang, kerajaan telah menjalankan pelbagai strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang, tidak balance dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Kita semua sedia maklum bahawa pada 13 Mei 1969 terjadi rusuhan kaum yang memang menjadi titik hitam dalam sejarah pembinaan negara bangsa kita lah. Okay? Jadi kejadian tersebut berlaku kerana kekayaan negara selepas pihak penjajah memberi kemerdekaan kepada negara kita tu, aktiviti ekonominya tak balance. Okay? Orang Melayu yang merupakan orang asal di tanah Melayu kekal dengan status quo mereka, bekerja tinggal di kawasan kampung, bekerja dalam sektor yang menjadi status quo mereka iaitu petani dan juga nelayan. Manakala sebahagian orang yang dibawa masuk daripada luar oleh Inggeris, oleh penjajah seperti orang Cina dan India, mereka kerana pada peringkat awal bekerja dalam sektor-sektor yang boleh menjana kewangan. Jadi mereka
orang kata apa, menjadi kaya ataupun menguasai sektor ekonomi selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi keadaan yang tidak balance itu menyebabkan berlaku ketidakpuasan hati, berlaku gejala sosial, okay? Kekayaan dan kemiskinan, jurang yang terlalu besar yang akhirnya menyebabkan berlaku rusuhan kaum tersebut. Justru untuk menyelesaikan isu tersebut, maka kerajaan telah memperkenalkan pelbagai strategi untuk orang kata apa? Untuk menghapuskan ataupun mengurangkan jurang antara kaum pada masa tersebut. Selepas berlakunya peristiwa rusuhan 13 Mei itulah. Okay, antara yang dibuat oleh kerajaan adalah mewujudkan dasar ekonomi baharu yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. Tempoh masanya 20 tahun. Di mana kalau kita tengok dasar ekonomi baharu ini, prinsipnya adalah ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebab ini adalah sesuatu yang penting kerana kita memang berada di dalam sebuah negara yang mana masyarakatnya berbilang tahun. Jadi kalau kita tak bersatu hati, kita tak bertolak ansur, kita tak bekerjasama dan sebagainya, pembinaan negara bangsa tersebut akan gagal. Okey, akan gagal. Justru untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti 13 Mei 1999 itu, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai orang kata apa, pelbagai kaedah dan antara kaedah tersebut adalah dasar ekonomi baharu. Okey, kalau kita tengok kepada dasar ekonomi baharu yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970, dia ada dua objektif. DEP mempunyai dua objektif yang biasa kalau kamu baca buku, artikel dan sebagainya, dia kata matlamat serampang dua mata. Okey, matlamat serampang dua mata DEP yang pertama, membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Jadi melalui DEP, sesiapa yang miskin, kerajaan berhasrat untuk membasminya tanpa mengira kaum. Tak kira lah dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, dia orang Sabah Sarawak. Kalau berada dalam kelompok kemiskinan, jadi kerajaan berhasrat untuk membasmi, menghapus kemiskinan tersebut. Okey, itu yang pertama, dasar ataupun serampang dua mata yang pertama. Yang kedua, objektif matlamat DEP adalah menyusun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Jadi kita tahu bahawa antara punca berlakunya 13 Mei 1969 akibat rasa tidak puas hati lah. Kerana kaum tertentu menjadi sangat kaya dan kaum lain tidak kaya ataupun berada dalam situasi kita kata miskin. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi diperkenalkan. Maknanya, kalau kita ambil contoh orang Melayu yang banyak status quo mereka bekerja dalam sektor pertanian, menjadi petani dan juga nelayan, mereka juga akan diperkenalkan di dalam sektor-sektor perekonomian, perniagaan dan sebagainya. Manakala kalau kita ambil contoh orang Cina pula, orang Cina kalau yang masih miskin lagi akan dibantu sedemikian. Jadi pengenalan semula masyarakat dibuat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Maknanya dalam ekonomi, kalau kerajaan buka peluang-peluang pekerjaan, Cina ada, India ada, Melayu ada, orang Sabah, orang Sarawak pun ada. Okey, kalau di dalam aktiviti pertanian, kemungkinan kerajaan akan buat aktiviti pertanian ekonomi ataupun ekonomi pertanian. Maknanya kalau orang Melayu banyak terlibat dengan aktiviti pertanian, pertanian itu dipertingkatkan.
okey, untuk menghasilkan orang kata apa, nilai yang lebih dalam berdasarkan kepada pekerjaan dalam sektor pertanian. Macam tu. Kalau kita tengok sekarang ni, siapa yang terlibat dalam pertanian memang dia bukan sahaja menjadi petani yang biasa-biasa, tetapi petani yang boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan. Kalau kita tengok di dalam negara kita pada hari ini, ramai yang menceburkan diri sebagai petani, petani moden, petani yang menggunakan teknologi yang tinggi di dalam pekerjaan mereka sehingga menghasilkan pendapatan yang sangat lumayan. Okay? Kamu mungkin pernah terjumpa di dalam media sosial dan sebagainya, ada dalam kalangan rakyat di dalam negara kita ini bekerja yang memang sudah pun hebat tetapi berhenti dan menceburkan diri dalam bidang pertanian sebagai contoh. Dan dia bukan sahaja melibatkan orang Melayu, malahan orang bukan Melayu pun banyak yang terlibat. Okay? Saya ada terjumpa satu artikel tu, seorang pilot India. Kalau tak silap saya di Kedah, di Kulim, kalau tak silap saya, pilot ni, juru terbang ni, kapal terbang. Jadi dia berhenti dan dia menceburkan diri dalam sektor pertanian dengan menanam jagung, pengusaha jagung yang berjaya. Dan kalau kamu tengok dalam YouTube, salah satu channel YouTube yang saya duk perhati yang boleh dijadikan contoh adalah Zarul Amrella. Dia ni seorang pramugara. Dia ni penyanyi kumpulan Umbrella lah. Siapa kenal dia ni? Kenal ke tak kenal? Kenal. Kenal. Kau nyanyi sikit lagu famous dia tu. Siapa boleh nyanyi? Mana nak tahu bila menyanyi suara sedap ni boleh kita undi dia, afundi ya. Dalam Akademi Fantasia ke apa kan? Un Movie tak kenal. Okey, dia ada dalam konten YouTube dia tu, dia buat interview. Okay? Ada yang pilot bila dah kehilangan kerja akibat pandemik yang berlaku pada tahun lepas dan juga tahun ni. Jadi mereka dengan modal yang mereka ada tu, mereka menceburi bidang pertanian yang saya tengok tu dia dua orang pilot buat aktiviti pertanian jagung juga memang berjaya dan dia kata memang lumayan pendapatannya, malahan tidak pening kepala dan menyihatkan sebab setiap hari nak kena masuk kebun. SOP-nya sama macam SOP sebagai pilot juga, okay? Dia ada SOP. Okay? Kerangka SOP tu ada. Maknanya nak kena sediakan tapak, nak kena sediakan benih, kemudian nak kena tanam, kemudian nak bubuh baja, kemudian nak merumput, meracun dan sebagainya. Bila dah berbuah nak kena buat apa. SOP-nya sama, standard. Okay? Kena follow. Barulah akan dapat pendapatan yang dihasratkan. Jadi ini penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Kalau kita tengok ladang-ladang musang king yang ada kat dalam negara kita ni, yang mana durian tersebut diekspor sampai ke China tu, memang ada dalam kalangan mereka majoritinya orang Cina sebagai contoh. Jadi kalau kita pergi faham, kita tahulah, kalau kita buka artikel baca tu memang orang Cina juga. Kalau sebelum ni mereka terlibat dalam aktiviti ekonomi perniagaan, mereka juga terlibat di dalam aktiviti ekonomi pertanian. Jadi penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Dan kalau kita tengok, kalau kita ambil contoh orang India, walaupun pada peringkat awal dibawa masuk untuk bekerja di dalam sektor perladangan, tetapi kalau kamu perasan pada masa kini, okay, kalau kita bagi contoh peguam-peguam dalam aktiviti dalam sektor perundangan yang hebat-hebat, kebanyakannya orang India. Contoh dia siapa? Contoh orang India dalam negara kita yang hebat dalam perundangan, dalam bidang undang-undang, siapa dia? Kapal Singh. Yes, Late Kapal Singh. Okey. Kemudian siapa lagi? Kapal Singh, anak-anak dia apa semua memang famous lagi, memang figura dalam
dalam tu lah, okey, dalam kalangan orang India. Kemudian kalau kamu tengok yang mewakili Datuk Seri Najib sekarang ni menjadi peguam bela Datuk Seri Najib, siapa dia? Tommy Thomas. Ha? Aida, siapa dia Aida? Rafi'i. Fahim, kamu sedap-sedap bagi nama orang untuk suka kamu. Rasa-rasa macam bunyi sikit-sikit tu kamu pun sebut, tulis. Tommy Nama Thomas. apa? Ha? Tommy Thomas. Nama apa? Tommy Thomas. Tommy Thomas. Tommy Thomas, peguam negara. Bekas peguam negara. Yang menjadi peguam bela Datuk Seri Najib sekarang ni. Tommy Thomas bukan orang India dia. Siapa? Kamu ni. Nanti saya tanya artis baru kamu tahu kot. Syafi'i Abdullah. Okey, Fahim. Tan Sri Syafi'i Abdullah. Okey, dia tu orang India. Okey. Jadi memang orang India memang banyak terlibat dalam perundangan. Begitu juga di dalam perubatan. Doktor-doktor kamu tengok di hospital kerajaan maupun swasta. Jadi banyak kita tengok klinik yang mana orang India, komuniti India banyak terlibat di dalamnya. Jadi ini adalah hasrat DEB lah. Penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Maknanya bila kita sebut petani, kita tak nampak semata-mata orang Melayu. Malahan orang bukan Melayu pun banyak terlibat. Kalau kita sebut dalam bidang perniagaan, kita tak nampak orang Cina sahaja, kita juga nampak, okey. Orang Melayu, orang India, orang bukan Cina yang lain pun banyak terlibat di dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi itu yang dihasratkan melalui matlamat serampang dua mata dasar ekonomi baharu yang mana telah pun tamat tahun 1990. Yang kita cerita ni semua sejarah lah. Tetapi sejarah itu hanya kerangka, hanya asas. Dia punya spirit, semangatnya berterusan sampai sekarang. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, usahawan-usahawan berskala besar ni bukan saja Cina, Melayu ada, India ada dan sebagainya. Okey, petani moden apa semua ni kalau kita tengok, semua kaum ada sekarang. Jadi itu yang dihasratkan agar kekayaan negara ini yang memang sedia maklum memang kaya dengan hasil bumi dan sebagainya, dikongsi, keknya itu dikongsi dengan saksama oleh semua orang. Okey. Baik, kalau kita tengok DEB ni dari segi sasaran dan objektif dia, kadar kemiskinan pada tahun 1970, memang kalau kita tengok dekat situ, pada tahun 1970, kadar kemiskinan rakyat Malaysia berjumlah 50%. Haris buka lampu Haris. Kadar kemiskinan di dalam negara kita pada tahun 1970 50%. Jadi bila dilaksanakan DEB, Kerajaan Berhasrat pada tahun 1990, kadar kemiskinan itu dapat diturunkan kepada hanya 17% sahaja. Okey. Kalau kita tengok dari segi kemiskinan bandar, luar bandar, kalau di luar bandar, daripada 50% kemiskinan seluruh negara itu, 59% berada di kawasan luar bandar. Okey. Dan Kerajaan Berhasrat apabila mereka memperkenalkan dasar ekonomi baharu by 1990, kemiskinan luar bandar itu reduce to 23% only. Okay. Manakala kalau di kawasan bandar pula 21% dikurangkan hasrat kerajaan kepada 9% sahaja. Jadi bila sebut kemiskinan, tidak semestinya kemiskinan itu tertumpu di kawasan luar bandar. Tetapi kemiskinan juga wujud ada, boleh dilihat di kawasan bandar-bandar. Dan pada tahun 1970, kalau kita tengok di kawasan bandar-bandar,
mereka yang berada dalam kelompok miskin berjumlah 21%. Justru pada tahun 1990 apabila dasar ekonomi baharu tamat, kerajaan Bahasrat kadar kemiskinan bandar dikurangkan kepada 9% sahaja. Jadi kita tahu kalau kita pergi ke kawasan bandar, ada yang memang berada dalam kelompok miskin, tinggal di kawasan setinggan, tidak ada rumah sendiri, tinggal di kawasan bawah je jambat, bawah titi, tidak ada rumah, tidur waktu malamnya di kawasan orang kata apa, kaki lima kedai dan sebagainya. Jadi itu realiti situasi kemiskinan yang berlaku dalam tempoh 1970 selepas kita berlaku rusuhan kaum 1969. Okey, kalau kita tengok dari segi pemilikan equity korporat, kalau tengok di dalam jadual itu Bumiputra equity korporat mereka hanya berjumlah 2.4% sahaja pada tahun 1970. Jadi apabila kerajaan laksanakan dasar ekonomi baharu, kerajaan berhasrat untuk mempertingkatkan lagi, untuk menambahkan lagi, untuk memperbanyakkan lagi bilangan equity korporat dalam kalangan Bumiputra sebanyak 30%, daripada 2.4% kepada 30% pada tahun 1990. Manakala bukan Bumiputra pula yang sudah pun ada 34%. Jadi kalau kita tengok sebelum 1970, 2.4 dengan 34 tu memang jurang yang cukup besar lah yang menyebabkan salah satu faktor berlakunya peristiwa 13 Mei. Jadi 1970 34% peningkatan tetap ada, cuma tak tinggi kepada 40% sahaja. Okey, kepada 40%. Tetapi walaupun berhasrat untuk capai 40%, dia masih tinggi berbanding dengan Bumiputra. Cuma sekarang ni kita tak mau jurang itu terlalu besar. Okay, kalau kita tengok pada tahun 1970, 2.4 untuk Bumiputra dengan bukan Bumiputra 34.3. Jadi jurangnya terlalu besar. Apabila jurangnya terlalu besar, berlakulah gejala sosial, okay, dan sebagainya. Yang benda tu nak dihapuskan oleh pihak pemerintah. Jadi apa yang dihasratkan oleh pihak pemerintah apabila mereka memperkenalkan DEB, mereka nak supaya jurang itu tidak terlalu jauh berbeza, 30 dengan 40. That's okay. Dan the rest ataupun balance-nya pemodal asing. 63% pada tahun 1970, kerajaan kurangkan kepada 30%. Pemodal asing ni adalah orang luar, British, okay, pemilik syarikat daripada Inggeris dan sebagainya. Mereka ada saham, mereka ada harta di dalam negara kita. Jadi kerajaan berusaha untuk mengurangkan modal mereka dengan cara kerajaan beli, ambil semula dan sebagainya, dan agihkan modal asing itu kepada Bumiputra dan bukan Bumiputra. Okey. Contoh dia pemodal asing yang pernah kamu mungkin tengok dekat highway dan sebagainya ataupun di dalam media sebagainya macam Guthrie dulu lah, Sain Dabi, banyak lagi lah. Itu adalah pemodal asing yang daripada dulu sampai sekarang tu memang masih ada. Jadi mereka ni pemodal asing lah. Kemudian kerajaan ambil peratusan yang besar yang ada pada mereka, diagih-agihkan kepada Bumiputra dan bukan Bumiputra berdasarkan kepada sasaran 30-40. Okey. Hasrat DEB ini bukanlah bermakna kerajaan nak Bumiputra menandingi, mengatasi bukan Bumiputra ataupun orang Cina, tidak. Okey. Orang Cina daripada dahulu sampai sekarang masih lagi mendahului, berada di depan dalam sektor pemilikan equity korporat di negara kita. Namun kerajaan berhasrat untuk mendekatkan ataupun tidak bagi jauh sangat jurang tersebut. Kerana kalau jauh, dia boleh menyebabkan berlaku gejala-gejala negatif. Okey. Jadi apa yang kerajaan buat adalah kerajaan bantu dengan lebih kepada orang Bumiputra
dan kerajaan turut bantu orang bumi, bukan Bumiputera, tetapi bantuan itu tidaklah sama tara sama banyak seperti mana kerajaan bantu Bumiputera. Okey. Ini yang kita kata perkongsian yang sepatutnya lah. Kerana kita hidup di dalam sebuah negara yang memang kaya raya, tetapi perkongsian kekayaan itu tidak balance. Okay, bila tidak balance, kerajaan cuba buat untuk bagi nampak agak munasabah. Sebab apa? Untuk bagi nampak agak munasabah agar gejala ataupun peristiwa 13 Mei 1969 itu tak berlaku lagi. Sebab kalau berlaku, memang dia merugikan semua pihak. Okay, merugikan semua pihak. Sebab apabila berlaku rusuhan dan sebagainya, kita nak bermula semula tu memang dia ambil masa yang panjang. Okay, ambil masa yang panjang. Jadi kita kena maintain. Okay. Nak maintain, nak kena bagi perbezaan ekonomi itu tidak keterlaluan berbeza. Okay ya? Boleh faham atau tak boleh faham setakat ni apa yang saya cerita kat kamu? Boleh ke tak boleh? Okey, kalau boleh alhamdulillah. Boleh di mulut tapi mata pejam ataupun mulut tengah duk makan. Betul ke tak betul? Okey, saya harap memang kamu kata faham, boleh, jelas apa semua tu betul daripada hati nurani kamu lah. Okey, kalau kamu tak faham, saya bercakap dekat sini rugilah, okey, rugi. Sebab benda yang saya cerita ni sebenarnya tak susah mana, tetapi mungkin kelemahan saya untuk memahamkan kamu, jadi kamu tak dapat faham. Jadi saya harap tak berlaku macam tu lah. Okay? Saya harap apa yang saya cakap ni dapat memahamkan kamu dengan sebaik-baiknya. Okey, yang seterusnya komponen etika dan peradaban yang terakhir dalam bab ini, dalam subtopik ini adalah falsafah dan pemikiran. Okey, dalam falsafah dan pemikiran dia pecah dua, iaitu tradisional dan juga moden. Okey, kalau kita tengok falsafah dan pemikiran tradisional bermaksud matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Ini adalah falsafah dan pemikiran tradisional yang turut menjadi komponen kepada kewujudan etika dan peradaban masyarakat pelbagai kaum di dalam negara kita. Yang kedua, falsafah dan pemikiran moden yang bermaksud manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Jadi kalau kita tengok dua falsafah dan pemikiran ini ada perbezaan lah. Dan kita tahu kita hidup di dalam masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai ketimuran. Jadi sudah pastilah ada perkara yang boleh diterima dan ada perkara yang tidak boleh diterima lah. Okey, contoh dalam bidang perniagaan. Okey, dari segi tradisionalnya memang kita digalakkan, disuruh berniaga. Okey, tetapi kita tak bolehlah untuk buat apa sahaja dalam perniagaan janji dapat untung. Orang lain tertindas, orang lain merana, orang lain tertipu dan sebagainya. Tak kisah, itu tidak dibenarkan. Namun kalau kita tengok falsafah dan pemikiran moden itu, yang saya rasa diambil daripada barat, manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat hidup tersebut. Ada yang boleh diterima, ada yang tak boleh diterima lah. Yang tak boleh diterima ni maksudnya kalau dalam perniagaan, riba memang tak boleh kalau dalam Islam. Okey, monopoli memang tak boleh. Okey, bohong, tipu, rasuah memang tak boleh lah. Okey. Jadi itu perbezaan yang mana kedua-dua ini menjadi komponen kepada kemunculan etika dan peradaban dalam masyarakat. Okey, kalau sebab kita tahu kedua-duanya memang penting lah. Okay, pemikiran tradisional pun penting, pemikiran moden pun penting. Kalau kita tengok sekarang ni, dalam konteks pemikiran moden, perniagaan kita tidak bersifat tradisional lagi. Okay, kita berjual beli barang, kalau sebelum ni mungkin face to face, kena berdepan.
Saya bawa duit, kamu bawa barang. Saya bagi duit kat kamu, kamu serah barang kat saya. Tapi sekarang tidak berlaku macam tu lagi. Saya nak beli barang, kamu nak jual barang. Benda tersebut hanya berlaku di alam maya. Kamu bagi gambar, saya tengok gambar. Kemudian saya tanya ciri-ciri barang tersebut yang digambarkan oleh kamu. Saya setuju, saya transfer duit. Kemudian bila kamu dah check duit dalam akaun kamu masuk, kamu pun buat penghantaran bayaran, penghantaran barang. Okey, ini adalah falsafah dan pemikiran moden. Okey, dan dia berbezalah dengan cara pemikiran yang sebelum ni lah. Maksudnya kalau kita nak beli barang, kita pergi dekat kedai, kita nampak barang tersebut. Okey, kemudian kita tengok, kita pegang, kita rasa confident, kita rasa harga yang dia letak tak mahal, kita bagi duit. Tapi sekarang ni tak boleh macam tu. Tengok kat gambar, kita rasa betul okey, harga yang dia letak berpatutan, kita pun buat pembayaran online, transfer duit online dan sebagainya. Okey, kalau setakat itu tak ada masalah, boleh. Yang tak bolehnya macam mana? Yang tak boleh berlaku penipuan. Okey, tunjuk sesuatu barang, contoh dia iPhone harga 3,000, dia kata dia diskaun jual 100,000. Jadi kita tanpa memikir panjang, kita pun mana nak dapat. Kalau pergi kat kedai, mesti 3,000 lebih. Jadi dekat online hanya jual 1,000. Kemudian tanya pula barang ni baru ke second? Baru. Kita pun terpedaya transfer duit. Last kali dia bagi minyak angin sahaja. Okey? Minyak angin satu botol. Ataupun biji tasbih. Kan jadi isu yang lepas-lepas tu, beli barang, kemudian barang tersebut bukan seperti mana yang diiklankan. Okay? Yang tu nanya lah. Yang tu benda yang yang diharamkan lah. Okay? Yang tu tak boleh lah, penipuan. Nak dapat duit balik, kalau duit tu dah masuk dalam akaun penjual, memang sukar untuk dapat balik lah. Kalau macam Shopee, mungkin Shopee masih pegang duit tersebut. Okay, dalam tempoh tertentu, kita buat endorsement pada penerimaan barang, kita puas hati, barulah Shopee akan lepaskan duit tu kepada penjual. Yang tu secure sikit. Siapa ada pengalaman kena tipu, beli barang online kat tangan? Kat tangan pula. Ataupun ni. Ada tak? Oh, okey. Ada yang ada yang tak ada lah lagi. Jadi kalau macam saya sendiri, memang kalau nak beli barang, kalau online ni saya, kalau ratusan tu okey lagi lah. Kalau ribuan tu saya fikir banyak kali lah. Okay? Saya risau jugalah ni. Sebab insyaAllah kalau macam melalui Shopee tu mungkin kita boleh dapat balik duit dan sebagainya. Okay? Tetapi masih lagi risau jugalah. Tetapi kalau setakat beli barang online, harga puluhan ringgit, okey lagi lah. Okay. Tak ada masalah lah. Okey, yang seterusnya, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Okey, antara budaya ni mungkin dalam kelompok etnik itu sendiri. Kemudian daripada etnik itu sendiri, dia berinteraksi dengan budaya etnik yang lain, akhirnya membentuk kemajuan di peringkat tamadun yang lebih besar. Dia bagi kat situ contoh interaksi dalam lingkungan budaya yang sama, bermaksud hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Maknanya dalam kaum Melayu, dia ada orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandarin dan sebagainya. Orang Cina ada Hakka, Cantonese, Hainan, Ciu dan sebagainya. Okay, kalau orang India, Malayalam, Punjabi, Tamil dan sebagainya. Okay, mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan.
pegangan agama yang berbeza tetapi dari segi budaya sama. Kalau kita ambil dalam konteks Malaysia, pegangan agama yang berbeza tetapi dari segi budaya yang sama, kalau orang Melayu susah sikit lah kita ambil contoh sebab 100% orang Melayu di Malaysia ni beragama Islam. Tetapi kalau kita pindah sikit pergi ke Indonesia, kita akan boleh bagi contoh kalau Melayu. Okay, Melayu di Indonesia, kalau kita tengok ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Hindu. Okey. Orang Melayu yang beragama Hindu di Indonesia tinggal di mana? Tinggal di mana? Siapa tahu orang Melayu di Indonesia yang beragama Hindu tinggal di kawasan mana? Bajang. Bajang tu kat mana tu? Bajang. Saya tak pernah dengar Bali. Ha? Dekat mana? Dekat Jawa. Dekat mana? Kamu ni mesti Bali. dekat Bali. Nick Note kata tadi dekat Bali. Okay, kalau kamu kahwin esok, kamu berpakat dengan pasangan kamu nak pergi honeymoon, kamu pergi Bali, jangan kamu terkejut sebab di sana orang Melayu tetapi beragama Hindu. Okey, dan amalan kehinduan mereka dengan amalan orang India rakan kita di Malaysia beragama Hindu tu memang ada perbezaan lah. Okey, ada perbezaan tertentu lah. Okey. Jadi Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian yang mana apabila bercampur semua ni dia juga telah menyebabkan etika dan peradaban itu bercambah di dalam masyarakat pelbagai. Okey. Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Okey, Melaka famous suatu ketika dahulu sebagai the Venice of the East. Venice di mana? Venice. Okey, Venice, Italy. Okey, kalau kamu tengok dalam movie ataupun tengok dalam YouTube, kamu type Venice tu, kamu akan tahulah kenapa Melaka dianggap sebagai Venice of the East. Kerana bandar tersebut, bandar macam kawasan perairan. Okey, dia punya kawasan sekeliling sekitar dia, kawasan yang perhubungannya melalui perairan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, Melaka menjadi terkenal famous suatu ketika dahulu sehingga digelar sebagai the Venice of the East kerana kehebatan mereka dalam beberapa aspek lah seperti pemerintahan, perdagangan, kependudukan dan kepelbagaian budaya. Okey. Kalau kita tengok dari segi pemerintahan, kita tahu Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sudah ada sistem perlembagaannya yang tersendiri. Okay. Kita akan jumpa dua set undang-undang yang famous digunapakai di Melaka pada masa dahulu sehingga menyebabkan Melaka begitu famous, begitu terkenal. Okay. Kemajmukan dan juga keunikannya kerana sudah ada Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Okey. Kemudian kita juga pernah dengar, kamu mungkin pernah membaca bahawa pemerintah Kesultanan Melayu Melaka pernah mempunyai hubungan diplomatik dengan China dan India melalui aktiviti perkahwinan seperti Sultan Melaka berkahwin dengan Puteri Hang Lipo dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan serampang tiga mata. Gold, glory and apa? Gold, glory and Gospel. gospel. Okey, keagamaan, kekayaan dan kemegahan. Okey. Pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah pada abad ke-15 Masihi. Yang mana kita boleh tengok konsep pemisahan antara agama dan sains ini ditulis oleh Stephen J. Gould dalam sebuah bukunya yang kamu boleh cari di dalam Google.
Rocks of Age, Sciences and Religion in the Fullness of Life. Jadi di dalam buku ni, Stephen J. telah menulis berkaitan dengan pemisahan antara agama dan juga sains yang menghasilkan konsep secularism. Okey, menurut Stephen, agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. Manakala sains pula dianggap sebagai bersifat sarwa sejagat, menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman damai. Jadi menurut Barat, agama itu kalau ada memberi ending yang negatif. Manakala sains yang mereka temui pada zaman revolusi industri dan seterusnya adalah sesuatu yang sangat positif. Okay, sebab kita tahu pada zaman kegelapan, zaman sebelum revolusi industri muncul di Barat, memang masyarakat Eropah berada dalam zaman gelap, berada di bawah penguasaan kelompok agama. Jadi kelompok agama tu ada setengah tu ekstrim menindas, kebanyakan orang awam dan sebagainya. Kemudian apabila sains ditemui dan berkembang secara berleluasa, jadi mereka memutuskan untuk memisahkan agama daripada kehidupan harian. Bagi mereka, agama akan membawa ending yang negatif, manakala sains akan membawa kepada yang positif. Justru dasar-dasar ini turut dibawa oleh penjajah seperti British ke tanah Melayu. Okay, kalau kita tengok, British apabila menguasai tanah Melayu, mereka hanya serahkan kuasa kepada sultan dalam aspek agama dan budaya. Manakala mereka sendiri menguasai aspek-aspek pentadbiran dan ekonomi. Okey, jadi berlaku pertembungan lah. Okey, pertembungan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial sekular pada masa tersebut telah berlaku. Dan sehingga sekarang ini pemikiran tersebut masih ada, okey, dan sesetengah pandangan mengatakan semakin bertambah. Okay? Ada orang alergik dengan agama, ada orang kata kalau kita hanya beratkan agama, jadi kita tak akan ke mana di dunia ni. Ada orang kata agama ni hanya sesuai di dalam konteks kehidupan beragama saja, manakala kehidupan di dalam ekonomi, politik, pentadbiran tak boleh agama tak boleh banyak sangat pengaruh. Jadi pandangan-pandangan tersebut sebenarnya menyedihkanlah, kerana dalam Islam secara khusus, Islam itu adalah satu cara hidup. Okay? Islam adalah satu cara hidup, daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara. Islam ajar penganutnya. Kalaulah sebuah negara, sebuah masyarakat masih mundur, tetapi mereka itu mungkin beragama Islam, agama itu tidak salah. Yang salah adalah penganutnya yang mungkin mempraktikkan agama dengan cara yang tak tepat. Okay, itu kita kena jelas tu. Sebab agama memang mempunyai dasar yang jelas dalam kehidupan, daripada perkara yang sekecil-kecilnya sampai kepada perkara yang sebesar-besarnya. Okay? Jadi itu penting. Jangan pula apabila kita tengok orang tu semua tak berjaya, mundur, miskin dan sebagainya, kita kaitkan dengan agama. Agama tidak salah. Okay? Yang salah adalah orang yang menganut agama tersebut kerana dia mempraktikkan agama dengan cara yang tidak betul. Kalau dia praktik dengan cara yang betul, sepenuhnya insya-Allah masalah tersebut tak berlaku. Sebab ada orang condemn sekarang ni Islam agama yang membawa penganutnya mundur. Tapi kita kena ingat, sebelum Barat maju, ketika mereka berada di zaman Dark Age itu, zaman kegelapan itu,
Islam di Barat, di Sepanyol dan sebagainya memang sudah maju, sangat maju. Okay? Ada ramai tokoh-tokoh dalam semua bidang yang mana tulisan-tulisan mereka itu diambil dan diamalkan oleh orang Barat sendiri. Jadi tak logiklah kalau kemiskinan, kemunduran dan sebagainya dikaitkan dengan agama. Kerana agama itu sudah pun sempurna, yang menyebabkan masalah adalah penganut itu sendiri. Okey, warisan dan pendigitalan sejagat. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat pelbagai. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini memang apa yang dibawa di Barat tu memang ada kesan lah dalam kehidupan kita dalam aspek-aspek tertentu. Okey. Sampai kepada tahap yang sangat ekstrim, kita rasa inferiority, rasa rendah diri untuk mempertahankan jati diri kita. Okay? Kalau kita tengok orang lain mempertahankan budaya tradisi, ada pandangan yang memperleceh, mempertikai dan sebagainya, tak mengikut arus masa dan sebagainya. Jadi benda-benda ni amat menyedihkan lah. Kita boleh menerima pengaruh daripada Barat, tetapi janganlah sampai memperlekeh ataupun mempertikaikan asal-usul budaya, asal-usul kita. Itu yang paling penting. Kita boleh menerima teknologi, tetapi teknologi itu hendaklah diterima dengan cara yang betul. Banyak benefit, banyak perkara yang positif daripada teknologi, tetapi kenapa perkara yang negatif yang kita nak pilih, yang kita nak ambil sebagai contoh. Okey? Penutup. Peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala pelakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Okay, saya berhenti kat situ lah. Saya tak baca habis kat penutup tu, kamu baca sendirilah. Okay, saya rasa setakat tu dulu kuliah kita kat sini. Dekat Changlun sekarang ni hujan mula turun dengan lebat. Saya tak pasti di tempat saudara-saudari semua panas terik ataupun hujan lebat ataupun mendung kelam. Di tempat saudari sekarang macam mana? Okey, kata hujan di tempat dia. Okey, di mana lagi ni? Di Perlis dah mula nak hujan, okey. Arau hujan, panas ada kata buruh, mendung. Okey, apapun yang penting di mana saja kamu berada, jaga diri kamu, okey, jaga kesihatan. Okey, setiap kali ada kuliah, bukan saja dengan kuliah ini, kuliah untuk khusus lain pun, kamu kena setia berada di depan komputer, okey, untuk mendengar. Kalau sepanjang kamu mendengar kuliah, kalau kamu dapat faham, alhamdulillah. Kalau kamu tak boleh faham, mudah-mudahan Allah turunkan keberkatannya kepada kita. Mudah-mudahan selepas ini kita dapat faham. Tak semestinya hari ini kita tak faham, kita keras, kita tak mau dah nak dengar kuliah online, jangan. Okey? Sebab bagi saya sekurang-kurangnya kamu berada di dalam majlis ilmu dan saya sentiasa mendoakan mereka yang ikhlas berada di depan komputer mendengar saya bercakap walaupun kadang-kadang apa yang saya bercakap ini kamu tak faham. Saya doakan kepada Allah mudah-mudahan kamu faham, mudah-mudahan kamu diberkati dan dirahmati dalam perkara yang khusus berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengajian kamu. Okey.
Saya akan share senarai kehadiran ni, kamu scan. Kalau tak ada apa-apa lagi selepas kamu scan, kamu boleh keluar daripada kuliah kita. InsyaAllah pada hari Ahad minggu hadapan kita akan buat mock yang ke berapa? Yang kedua. Kita akan buat mock yang kedua. Justru kita tidak ada kuliah lah pada hari Ahad minggu hadapan. Okey, kita tidak akan ada kuliah pada minggu hadapan. Saya akan buat mock yang kedua. Please everyone, please every student to respond that mock yang akan saya upload masuk di dalam OL. Jangan ada yang miss. Jangan ada yang selepas saya dah tutup barulah direct message kat saya, habaq terlupa lah, habaq ni, jadi saya tak layan. Okay? Sebab kalau majoriti kalau 130, 120 boleh hantar on time, 10 lagi itu saya takkan layan. Kecuali kalau 10 hantar on time, 120 memang habaq masalah ni, yes. Yang tu saya terima, ada logik dia. Tapi kalau 120 tak ada masalah, 10 saja ada masalah, jadi saya takkan terima. Okay, kalau saya buka sekian waktu, saya tutup sekian waktu, jadi kalau kamu hantar selepas pada tarikh waktu tersebut, memang tak boleh lah. Jadi tolong buat dengan betul-betul, sebab rugilah kalau kamu tak buat ataupun tak sempat buat. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, Ya. boleh add menu ke? Boleh add menu ke? Paramai suari. Ada apa paramai suari? Add menu. Nak masuk cara menu, tunggu sekejap paramai suari. Kita bagi peluang kawan-kawan kita scan dulu. Tak lagi habis lepas scan ni, saya akan buka secara menu dan kamu akan bagi tahu sekali lagi nama. Saya akan masuk secara menu. Tunggu sekejap.